Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kali ni kita bincangkan pula soalan negeri Johor. Kalau awak tengok tajuk dia kat sini, kedai runcit Wafi. Tajuk untuk rekod tak lengkap Okey, jadi seperti biasa kita tengok terus pada soalan dia. Anda dikendaki menyediakan ni yang dia nak lah ABT, ABB. Kemudian dia nak APUR and then dia nak PKK. Okey, jadi ni saya pun dah sediakan lah. Akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Cuma bagi murid-murid yang rasanya sebelum ni dia belum kuasai macam mana nak sediakan ABT. Okey, sekejap saya kongsikan dekat dalam Jamboard. Sebab kalau awak tengok dekat yang saya tulis tu macam dah banyak pula dia punya ni Okey, saya pergi muka surat 7. Dah ada. Muka surat 8. Okey, kalau untuk ABT, ni tulis dalam penuh lah akaun belum terima. Akaun belum terima ni merupakan aset. Dia tambah dekat debit, tolak dekat kredit. Kan jadual belah ataupun belih. Sama lah tu. Okey, jadi kalau awak tengok, jadi jadual belah ni, okey, baki BB yang normal ataupun yang biasa mesti tempat debit. Ini item yang kena ada, wajib ada. Okey, baki HB tempat tolak. Okey, baki BB ni baki awal, baki HB ni baki akhir. Okey. Kemudian awak tengok lagi ABT, ABB ni apa lagi yang kena ada. Okey, bila akaun belum terima ni maknanya kita punya pelanggan, maknanya kita buat jualan kat dia. Jadi mesti ada jualan kredit. Hanya jualan kredit saja masuk ABT. Jualan tunai tak boleh masuk sebab ABT ni dia melibatkan hutang. Jadi jualan secara tunai tak ada kena-mengena dengan hutang. Jadi tak perlu ni lah. Tak perlu masukkan Okey, jadi saya pergi pada kat sini terus. Baki bawah-bawah jadi kat sini jualan Tapi ingat jualan kredit saja. Kredit ni tak nak letak boleh. Kalau letak pastikan dalam kurungan. Sebab apa? Akaun jualan kredit tidak wujud. Hanya akaun jualan je yang wujud. Jadi bila ni awak letak luar pada kurungan seolah-olah nama akaun dia jualan kredit. Jadi salah lah Okey. Kemudian yang wajib ada lagi ialah bank. Bank bila kita terima duit daripada ABT, hutang dia berkurang. Jadi kita masukkan sebelah sini. Okey, jadi sini saya tulis bank. Ni penerimaan lah daripada ABT. Okey. Macam tu Alright. Ini item wajib yang ada. Kalau ada tambahan pun biasanya dia ada mungkin pulangan jualan. Pulangan jualan kan dia mengurangkan ABT. Jadi dia tempat tolak. Lepas tu kalau ada diskaun diberi pun dia tempat tolak. Okey. Apa pun awak nak masukkan, pastikan dia atas daripada baki hantar bawah. Baki hantar bawah ni kena bawah sekali. Dia tak boleh kat tengah-tengah. Item selepas baki hantar bawah salah. Item sebelum baki bawah-bawah pun tak boleh. Kecuali baki bawah barulah. Baki bawah-bawah ni tiba-tiba tak boleh tiba-tiba kat sini Jadi item kat atas dia tak terima. Jadi make sure baki BB ni yang mula-mula ni mesti atas sekali, hantar bawah ni bawah sekali. Okey. Saya pergi pula pada ABB, akaun belum bayar. Okey, kita tengok sini baki bawah-bawah. Sini baki hantar ke bawah. Okey. Jadi sebab apa situ? Sebab ABB ni liability. Kan tambah dia sebelah kredit, tolak dia bahagian kredit. Baki bawah-bawah normal, tempat tambah. Baki hantar bawah normal, tempat tolak. Okey, saya tak nak terangkan kenapalah sebab nanti korang ambil masa yang lebih panjang. Ni saya terangkan nak bagi awak ingatkan dia punya kedudukan.
Okey, bila ABB, dia ni adalah kita punya pembekal. Maknanya kita buat belian daripada dia. Okey, belian kredit Sekali lagi, belian tunai pun tak boleh masuk sini sebab dia tak melibatkan hutang. ABB, ABT ni dia hutang saja. Jadi awak masukkan belian dekat kredit. Kenapa belian dekat kredit? Sebab bila kita buat belian, hutang kita bertambah. Okey. Kemudian bila kita bayar, letak kat tempat tolak. Okey. Lepas tu kalau ada pulangan belian ke apa ke, masuk dekat sini lah ya, pulangan belian ke. Kenapa dia lari? Okey, pulangan belian ke, kalau ada diskaun ke, tempat tolak. Jelas Okey, jadi sekarang ni saya boleh pergi pada akaun dia. Inilah ni kalau ada hutang lapuk ni item-item lain lah yang kena ada Kalau tak ada tak apa, yang saya tandakan warna hijau ni yang wajib ada. Yang tak tandakan hijau ni sebenarnya kalau ada baru kita masukkan. Okey, kita pergi pada soalan. Kita dah tengok sini. Kita pergi pada maklumat tambahan dulu. Maklumat tambahan dia kata satu nota kredit 460 yang dihantar kepada Syamarhan belum diambil kira. Okey, ini satu nota kredit yang kita hantar pada orang lain. Bila hantar pada orang lain menunjukkan bahawa Syamarhan ni sebenarnya kita punya pelanggan ke ataupun kita punya pembekal rasa-rasa. Macam mana kita nak tahu tu? Pelanggan cikgu. Kenapa? Rasa-rasa kenapa? Yelah, biasanya kita sebagai pembekal lah yang keluarkan dokumen kan? Kan? Takkan tiba-tiba kita nak bagi dekat kita punya pembekal pula. Tak ada. Okey, jadi sekarang ni sebenarnya 460 ni ni Syamarhan ni pelanggan kita. Maknanya ABT. Okey, 460. Jadi kita perlu masukkan mana? Ada tak ABT? Sorry. Tak ada amount pulangan. Ni pulangan lah sebenarnya Dia sebenarnya pulangan jualan sebab kepada pelanggan kita. Jadi kita masuk dekat akaun belum terima. Saya besarkan sikit ni. Cikgu. Ya, saya. Nota kredit tu dia kiranya nak kurangkan hutang pelanggan ke? Betul. Sebab macam dia sama ada dipulangkan barang ataupun sebenarnya orang tu dah terlebih charge. Kalau nota debit, kita punya invoice tu yang terkurang. Jadi kita nak tambahkan. Okey, cikgu. Okey, jadi tadi 460 460, kita masuk kat sini. Satu lagi dekat sini. Saya letak negatif lah. Okey? Dah? Ini sebabkan dia kata belum diambil kira. Jadi ada kesan pada baki hantar bawah Sebab dia kata belum ambil kira tau. Maknanya dekat ABT, baki akhir dia ni 240. Maknanya lagi banyak. Betul ke ni? Salah. Akaun belum terima 7,600 kan? Ya Allah, mata cikgu. 7,600. Saya letak kat sini 7,600. Kita kena tolakkan dengan 460. Jadi amount dia berapa? RM7,140.
7140 Kenapa kena tolak yang bagi akhir cikgu? Okey, soalan yang bagus sebab ni dia kata belum diambil kira, dia belum rekodkan langsung. Jadi 7,600 ni baki hantar bawah ni kita belum tolak ni tau. Boleh imagine tak apa yang saya cakap ni? Maknanya kan 7,600 ni dia belum catat pun pulangan jualan tu. Sekejap saya tunjuk dekat Jamboard lah ya. Kita tunjukkan pengiraan tanpa buat akaun. 7,600 ni kita belum tolakkan pulangan jualan tu. Pulangan jualan kena tolak kan sebab dia akan mengurangkan amount apa nama dia ni? Amount ABT. Jadi bila ada wujudnya ni tadi apa pulangan jualan, kita kena tolakkan. Jadi dapatlah tadi 7140. Okey, dalam akaun dia pula ABT. Okey. Hantar bawah dia tadi kat sini sepatutnya 7,600. Sekejap saya padamlah. Ini dot. Ini hantar bawah dia 7,600. Kita belum rekodkan dia punya pulangan jualan. Kita belum tolakkan amount ni. Jadi bila kita tulis kat pulangan jualan kat sini 460, automatik amount ni pun kena kurangkan lah. $7,140. At the end awak tambahkan balik, dapat balik 7,600. Maknanya seimbang balik lah akaun ni. Boleh faham ke Nurin? Ke saya punya penerangan ni macam kalut tak apa-apa tak? Kurang faham lah cikgu. Okay, let's say macam ni lah. Saya tak buat macam ni Okay, ini 7,600. Ini yang sebelum kita ambil kira ni lah ya. Okay, ni kita tutup 7,600, 7,600. Kita tak ambil kira pelarasan tadi. Jadi baki bawah-bawah sini 7,600. Betul tak? Betul. Okay. Bila ada pulangan jualan, saya kena masukkan sini 460. Sebab tadi kita tertinggal. Jadi apa jadi hantar bawah yang baru? 7,140. Betul tak? Sebab sekarang ni kita baru ambil kira ni. Ini kita baru rekodkan. Boleh? Okey, boleh cikgu. Yang ni lebih jelas Okey. Dengan syarat ayat dia cakap macam ni tau. Dia kata belum apa yang dihantar ni belum diambil kira. Maknanya dia belum rekod dalam mana-mana buku. Kalau dia tak cakap macam tu, dia kata cuma sekadar 460 dihantar kepada Syamarhan. Mungkin dia punya pulangan jualan je yang kita belum usik, tapi ABT ni sebenarnya kita dah ambil kira. Okey? Faham Ni dengan syarat kat sini belum diambil kira ataupun belum direkod dalam mana-mana buku. Cikgu. Okey. Ni sebab kes ni sebenarnya ada saya bincangkan dengan kawan-kawan saya hari itulah. Okey. Alright. Ini tadi dah. Pulangan jualan tadi tu, sini pun dah Okay, kita pergi pada seterusnya. Diskaun diberi ialah 420 dan diskaun diterima ialah RM350. Yang ni dia tak cakap belum diambil kira dekat ABT, ABB kan.
Jadi kita anggapkan bahawa dia cuma tertinggal dekat dalam akaun belum terima dengan akaun belum bayar je lah. Okay. Okay, jadi saya pergi kat sini. Diskaun diberi tadi 420. Jadi saya masuk sini 420. Akaun belum bayar 350. Kan sebab diskaun diterima kat situ. Okay, and then diskaun ni kita masuk dekat hasil. Sekejap diterima. Kan dekat dalam Apur diskaun diterima ialah 350. Manakala diskaun diberi adalah belanja. Amount dia ialah 420. Boleh ikut? Boleh cikgu. Okay, alright. Kita pergi pada maklumat yang nombor 3. Peruntukan hutang ragu diwujudkan dengan kadar 5% atas akaun belum terima. Okay, alright. Jadi kita pergi pada akaun belum terima lah ya. Tadi kita dah tahu akaun belum terima kita dah berubah dah amount dia. Ni dapat 7140. Kita ambil amount yang baru Akaun belum terima 7140. Saya tak tunjukkan jalan kira kat sini sebab saya dah tunjuk dekat akaun belum terima Kita tunjukkan sekali pun dah memadai. Okey, sekarang ni kita nak tolak peruntukan hutang ragu. Tujuh satu empat kosong kita darabkan 5%. Jadi amount dia 357. Negatif 357. Macam biasa kita tolakkan siap-siap Markah dia dekat sini. 6783. Okey, dah ke? Dah cikgu. Alright, lepas tu kita pergi, yang ni dah sudah. Apa nama dia tadi? PHR dekat sini. Sekarang ni kita nak tentukan sama dia hasil ataupun belanja. Kita tengok dalam soalan, mana soalan dia tadi? Ada tak PHR yang sebelum ni? Tak ada kan? Tak ada maklumat kan pasal PHR? Tak ada. Jadi kita anggapkan kosong yang lama, automatik dia jadi baru belanja.
Cikgu. Allah, suara tak ada. Ya? Kalau kita buat PHR ni kan, kita buat dekat PKK je. Lepas tu apa tu kita terlupa nak buat. Ada dapat markah ke cikgu? Kita hilang markah yang kat sini lah. Oh, yang dekat Apur ni. Ha. Yang PKK dapat lah. Dapat. Tu markah dia asing-asing. Oh, asing-asing. Selalunya dia markah yang combine tu macam inventory akhir, dia akan tengok ada tak dekat dua-dua Apur dengan PKK. Satu lagi yang hantar bawah baki bawah-bawah. Dia kongsi markah yang sama. Kalau ada hantar bawah, tak ada baki bawah-bawah yang baru, pelajar akan hilang markah. Macam itulah maksud dia. Oh, okey cikgu. Satu lagi kalau tak salah saya, kalau dekat akaun realisasi, yang belanja realisasi tu, yang tu pun dia biasanya dikongsi markah. Yang tu kalau belanja realisasi, lepas tu kena tulis belanja realisasi juga cikgu? Dia ada dua cara kan, sama ada awak nak tulis dua-dua belanja realisasi, ataupun yang dekat akaun realisasi awak tulis bank, yang dalam bank tulis realisasi. Kan? Partner dia kena betul. Baru boleh dapat markah. Walaupun amount dia sama. Amount dia sama. Cuma cara awak nak jawab tu ada dua cara. Sama ada butiran dia tu dalam dua-dua akaun, dia ada akaun realisasi dengan bank kan kalau belanja realisasi. Sama ada dua-dua akaun nak tulis belanja realisasi pun betul, ataupun awak tulis dalam akaun realisasi butir dia bank. Dalam bank butir dia realisasi. Tapi butiran dia tu kena, partner dia tu kena betul lah. Okey cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Kalau partner dia salah, maknanya tak dapat markah biasanya. Kita hilang markah kat situ. Okey, PHR kita dah selesaikan. Jadi sekarang ni kita boleh tengok pula dekat dia punya yang baki-baki ni. Yang buku tunai kemudian kita tengok dekat baki-baki ni, kalau misalnya ada perbezaan awal dengan akhir, especially kalau macam kita tengok kenderaan ni, maknanya ada pelarasan lah. Okay, kita tengok ni dulu. Inventory barang niaga. Okay, ini kita masukkan inventory awal, yang ni inventory akhir. Tolong hati-hati dengan tarikh sebab kadang-kadang dia saja je terbalikkan kedudukan ni Jadi awak kena alert lah. Okay, ni inventory awal 3, 5, 6, 8. 3, 5, 6, 8. Okey, inventory akhir dia pula 6720. 6720 kita masuk kat sini. Sini negatif 6720. Manakala satu lagi dekat aset semasa. Ini saya tak terangkan dengan lebih lanjut lah ya. 6720. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Kita pergi pada inventory alat tulis pula. Inventory alat tulis, kita masukkan yang akhir dulu. Yang akhir inventory alat tulis dia yang 96 ni lah ya. Yang ni kita terus masuk 96. Right, dah ke? Sekarang kita cari belanja alat tulis ni yang masuk dekat item belanja. Okey, alat tulis macam mana nak kira? Baki bibi tambah kita beli baru, tolak hantar bawah. Jadi baki bibi dia ialah 140. Dia beli baru boleh tengok kat sini. Okey, dia beli baru alat tulis dia sebanyak 360 360 tolak hantar bawah 96.
Jadi kita kira 140 tambah 360 tolak 96. Dapat 404. Betul tak? Betul cikgu. Okay. Cikgu, kalau tulis inventory alat tulis salah kan? Kalau dalam belanja kita tulis inventory alat tulis, salah lah. Dia jadi butir asing. Automatik nanti markah untung bersih pun kita tak dapat. Belanja ni nama dia alat tulis saja. Yang nama inventory alat tulis tadi tu, dia dekat dalam aset semasa. Sebab kenapa inventory alat tulis ni menunjukkan berapa baki alat tulis kita yang tak pakai pada hujung tahun tu. Katakanlah kita company besar kan, kita letak alat tulis kita satu tempat dekat satu almari. Bila kita tu account 31 bulan 12, kita tengok berapa baki dalam tu. Inilah dia. Jadi ini yang kita belum pakai. Okay, jadi dia kategori apa yang kita ada lah sebab kita belum pakai kan. Yang masuk sini adalah apa yang kita pakai sepanjang tahun. Okay, jadi macam ni kita nak tahu yang berapa yang kita pakai, itulah kita buat baki awal tahun tambah apa kita beli. Kan awal tahun apa yang ada, kita tambah, kita beli. Kita tolakkanlah yang baki yang ada. Jadi maknanya itu yang kita dah habiskan, kita dah pakai sepanjang tahun tersebut. Boleh jelas ke? Jelas cikgu. Okey. Yang lain pun boleh respon ya kalau rasa-rasa tak berapa faham ke. Boleh tanya. Sebab ni kita ada berapa orang ni kan. Adam Daniel, Batrisha, Nabigah. Tahu? Ya Nabigah, dia diam je daripada tadi. Alright. Apa lagi tadi? Kita dah pergi inventory alat tulis, kita pergi pada ABT. Okey, ABT ni kita masukkan amount dia lah. Ini tadi kita dah adjust, kita belum masukkan baki bawah-bawah dia. 2560. Jadi kita pergi kat sini, kita masukkan baki awal 2560. Boleh? Okey, saya pergi pada akaun belum bayar pula, baki awal dengan baki akhir. Okey, 2450. Saya pergi kat sini lah ya. Sebab ni akaun belum bayar. Tadi apa? 2450. Masuk sini, baki bawah-bawah. 2450. Baki awal kan? Baki hantar bawah, baki akhir. 1980. Masuk je. 1980. Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey. Seterusnya kita pergi pada kenderaan. Nampak macam bertambah. Dia memang ada beli pun. Tengok ni dia ada beli van. Van ni kenderaan lah Okey, jadi bila kenderaan kita buat kad susut nilai dulu lah. Sebab bila amount dia berubah tu maknanya adalah susut nilai dia kalau kenderaan ke ataupun apa-apa aset bukan semasa. Susut nilai kenderaan. Pastikan jangan letak nama terkumpul ya. Letak terkumpul dia jadi butir asing, kat bawah ni dia akan hilang markah. Okey, susut nilai kenderaan, sorry. Ni pun cara dia macam alat tulis tadi. Baki bawah tambah dia beli baru, tolak hantar bawah. Jadi 30,000 tambah dia beli baru tadi 30,000 tambah 20,000 tambah 20,000 tolak hantar bawah dia 38,000. Okay, saya besarkan sikit kat sini. Punya ni besar sangat. Okey, saya besarkan kat sini Jadi kita dapat berapa ni? 12 12,000 cikgu. Okey, 12,000.
Okey, dekat aset bukan semasa, kita boleh masukkan kenderaan. Masuk dia terus 38,000 sebab 38,000 ni memang dah baki akhir dia. Dia dah tolak susut nilai apa benda semua. Masuk je amount yang dia dah bagi kat sini. Boleh? Okey, seterusnya. Ni dah okey. Kita nak tengok kadar bayaran belum bayar. Okey, ni bagi kadang-kadang murid yang tak berapa ni lagi. Saya tuliskan dulu kat Jamboard Ni 1 hari bulan 1, 31 hari bulan 12. Sekejap. Kadar bayaran belum bayar dengan komisen belum terima. Okey, sini dia kata tak ada, sini 146, sini 170, 240. Okey, jadi kita tengok dulu komisen belum bayar. Kita apa-apa macam ni kita pegang pada akhir tahun. Yang terkurang ke, yang terlebih ke, yang pada akhir tahun. Jadi kita tengok, kalau kadar bayaran belum bayar, dia sebenarnya terkurang bayar ke terlebih bayar? Nama pun dia terkurang bayar kan? Terkurang. Jadi terkurang tu kita pegang pada akhir tahun. Bila terkurang, jadi maknanya kita kena tambahkan. Jadi nanti kita tengok kadar bayaran berapa, kita tambahkan amount 146 tu Kita tengok pula komisen belum terima. Komisen belum terima ni pun terlebih ke terkurang terima? Terkurang terima je. Pun terkurang. Jadi kita kena tambahkan benda yang kurang kan, benda yang kurang kita tambah, benda yang lebih kita tolak. Jadi yang kita kena tambah ni yang hujung tahun lah. Bila hujung tahun tambah, awal tahun dia kita tolakkan. Bila sini tambah, sini kita kena tolak. Okey, sebab apa jadi macam tu? Pada akhir tahun, benda yang kita belum terima, maknanya terkurang, kita kena tambah. Tapi pada awal tahun, apa yang berlaku? Tahun lepas, kita ada tak terima 170 ni. Kan sepatutnya kita terima tahun lepas, tapi kita baru terima duitnya tahun ini. Jadi, sebabkan itu adalah tahun lepas punya komisen, kita kena keluarkan. Sebab nak cari untung ataupun rugi tahun ini, kita kena cari hasil sepatutnya tahun ini saja. Tolak belanja sepatutnya tahun ini saja. Jadi ini adalah sebenarnya komisen tahun lepas. Jadi kita kena keluarkan. Okay, bila kita keluarkan maknanya kita tolak lah. Okay, saya harap boleh faham ya. Okay, kita pergi patah balik pada soalan dia tadi. Kita tengok tadi kadar bayaran. Tadi nak kena tambah kan? Kadar bayaran amount sebenar dia 1,600. Jadi saya tulis kat sini kadar bayaran tambah pula. Dalam kurungan amount asal dia, base dia 1,600. Tambahkan 146. Jadi dia jadi 174. Kan? Betul tak? Betul cikgu, sama. Okey.
Okey, 1746 kita masuk dekat kat sini. Kadar bayaran sebab dia kadar bayaran belum bayar. Dia jadi aset semasa ke liability semasa? Dia jadi belanja belum bayar kan? Babab kan? Babab dia masuk dekat liability semasa. Jadi saya tulis kat sini kadar bayaran belum bayar. Amount dia 146. Okey, dah ke? Kita tengok commission pula Ini tadi soalan dia. Ni, commission belum terima. Jadi tadi yang hujung kita tambah, yang sini kita tolak. Commission dia berapa? 1,600 tambah 240 tolak 170 1,600. Saya masuk commission ni dekat hasil. Sorry. Sekejap, terlajak. Sini dia. Amount ni tadi commission 1,600. Yang hujung tahun tu kita tambah 240 tolak dengan 170. Jadi kita dapat 1,600. Dulu 1,600 ni. Okey, tak apalah. Tambah 240 tolak 170. Jadi kita dapat 1,670. Okey, boleh? Cikgu, Ya saya. commission ni memang dekat hasil je letak dia. Nanti kadang dia punya commission belum terima. Tak, maksud saya commission tu memang dekat hasil bukan dekat belanja. Oh, okey. Kalau dia kata commission je kat sini sebab ayat dia awak tahu dia hasil sebab ayat dia belum terima. Belum terima. Boleh juga sebenarnya tapi jaranglah commission ni commission yang belanja. Tapi saya tak tahulah kalau kadang dia boleh ni. Kalau dia bagi imbangan juga, awak tengok di sebelah debit, maknanya tu commission yang dia bayar. Commission dibayar. Kan, kalau ada imbangan juga lah. Tapi kat sini, tapi biasanya dalam keadaan biasa, commission dia sebelah kredit. Awak tengok dia sebagai hasil. Ataupun kalau kat sini kita tak nampak debit kredit dia kan. Tapi awak boleh nampak kat sini ni. Bila belum terima, atau matematik kita tahu dia hasil lah. Kalau yang dekat buku tunai tu cikgu, yang penerimaan commission tu. Okey, macam ni awak nak kenal pasti dia ni sebab dia penerimaan. Jadi commission ni hasil lah. Kalau tiba-tiba dia tersesat dekat pembayaran. Belanja. Ya, betul. Tapi sangat jarang. Tapi kalau misalnya berlaku macam tu, kalau dia dekat pembayaran, awak tahulah bahawa dia adalah belanja. Okey cikgu. Okey, soalan yang bagus. Okey, alright. Okey, yang ni lepas tu kita masuk commission belum terima. Commission belum terima masuk kat mana? PKK, aset semasa ke liability semasa? Di antara dua je. Asbapa hebat. Hasil belum terima, maknanya kita masuk sini Commission belum terima. Kita ambil amount yang akhir tahun punya yang ni.
Sebab PKK ni akhir tahun. Jadi kita ambil amount ni 240. Okay. Maknanya kita dah selesaikan yang dekat dalam baki ni. Kita tengok pula buku tunai. Buku tunai. Okey, kita tengok sebelah debit, kita tengok satu persatu. ABT 29,800. Ni nak masuk mana ni kalau daripada buku tunai? Masuk ke akaun kawalan ya cikgu? Betul. Okay, jadi kita tengok akaun kawalan, akaun belum terima, masuk item yang sini lah, penerimaan ni. Amount dia 29,800. Okay, boleh? Okay, kita tengok item yang kedua ialah 4,700, jualan. Okay, ini menunjukkan jualan tunai. Setuju? Jualan tunai masuk mana? Jualan tunai kita masuk dekat Apur. Saya masukkan dulu jalan kira kat sini. 4,700, tapi saya biarkan dulu sebab kita belum kira berapa ABT. Saya tinggalkan macam ni dulu Seterusnya, commission 1,600. Oh ya Allah, ada jualan lori lama lah. Maknanya kita punya, apa nama dia tadi? Kita punya susuk nilai cikgu. Nilai dia. Sekarang ni baru kita nampak kan, sebab tu saya kata jangan kira dulu. Kalau tidak, kalau kita dah kira separuh jalan tadi baru kita nampak ni, kita kena kira balik. Okey, maknanya kat sini kita kena kira, betulkan sekejap lagi Okey, commission dah. Maknanya saya masuk sini lah Macam mana kita nak betulkan dia punya account dia ni tadi? Saya tunjukkan dekat Jamboard lah. Mana Jamboard saya? Soalannya jarang bila dia ada, dia selalu dia beli baru je Soalan ni baru kita jumpa dia ada jual pula. Okey, katakanlah account dia jadi macam ni. Aset bukan semasa. Okey, sini tambah, sini tolak. Sedap sebab dia aset kan. Debit tambah, kredit tolak. Baki BB biasanya tempat kredit, debit, tempat tambah. Hantar bawah tempat tolak. Okey, kalau dia beli baru, jadi aset bukan semasa dia bertambah, kita masuk sini. Item bank lah, kita anggap dia beli cash Ni beli baru. Okey. Selalunya saya terus ajar kat sini dapat susut nilai berapa kan. Tapi dalam soalan ni pula dia bagi lagi satu item baru iaitu bila kita jual. Jadi bila kita jual, awak rasa kita nak kena rekodkan tempat tambah ke ataupun tempat tolak? Tolak ke cikgu? Kenapa tolak? Jual. Sebab bila kita jual, apa jadi dengan aset tu? Tambah ke kurang? Kurang. Kurang kan? Jadi kita masuk kat sini lah. Sini bank yang jual. Okey? Jadi kalau ikut soalan ni tadi, ini kita dah buat. Kan ni tambah ni, tolak ni, dapat ni. Jadi sekarang ni kita kena adjust. Ni tambah ni, tolak hantar bawah, tolak yang dia jual. Tolak yang dia jual. Jadi kita kena tambah lagi sini iaitu tolakkan juga 10,000. Jadi sini tinggal 2,000. Boleh ikut?
Boleh cikgu. Okey, yang dekat PKK tadi kita tak payah ubah sebab memang baki akhir dia 38,000 Yang silap cuma kat sini tadi. Okey, sekarang ni akaun belum bayar 16,500, kita masuk dekat akaun belum bayar lah, bahagian bank pembayaran. 16,500. 16,500. Okey. Kita pergi pada seterusnya, ambilan 850. Ambilan dekat PKK lah kan. Abang Mak, mana pergi saya punya ni? Apa cikgu lalut ni? Okey, ambilan dekat equity pemilik 850. Saya letak negatif siap-siap. Kita tak lupa. Okey, seterusnya belian 2850. Belian ni bermakna belian tunai. Kita pergi dekat Apur. Saya tunjukkan kat sini. 2850. Saya tak selesaikan lagi sebab saya belum kira lagi dia punya belian kredit daripada ABB. Jadi saya tinggalkan macam tu dulu. Okey, alat tulis kita dah buat tadi. Belanja am. Belanja am belum kan? Alamak, kejap. Okey, belanja am. Belanja am, kalau awak tengok, alamak cikgu tak bisa telefon sekejap Okey. Mana tadi? Tadi belanja am kita belum masukkan. Belanja am 270. Tempat je lah kita dah tak ada masukkan sebab tak ada ni apa semua. Lepas tu kadar bayaran dah gaji. Gaji 3,600. Gaji pun masuk sini je lah. Apa-apa pelarasan. Okey. Dah jadi maknanya semua item kita dah buat lah. Tak ada satu yang tertinggal. Barulah kita kira. Okey, jom kita kira dekat akaun belum terima ni. Berapa jualan kredit dia? Macam biasa, kan hantar bawah ni mesti ada baki bawah-bawah. Ni sepatutnya ada ruangan tarikh ni saya tak masukkan
Okey, tambahkan, samakan, tolakkan. Okey, jadi kita dapat jualan kredit dia 35260. Sama tak Nurin? Sama cikgu. Okey, jadi kita terus pindahkan ke sini 5260. 35260. Jadi kita dapat berapa ni? RM4,700. Jadi kita dapat 399. Saya padam dulu. Okey. Itu akaun kawalan belum terima. Kita tengok pula akaun kawalan belum bayar. RM16,380. Sama? Sama cikgu. Ni cara dia macam kita cari bahagian hantar bawah juga tadi Tambahkan, samakan, kemudian awak tolakkan. Dapatlah ni Jadi sini saya tambahkan 16380. Jadi kita dapat kat belian 2850 tambah 16380, kita dapat 192. 19230. Okey, dah Okey, sekarang kita dah boleh kira lah dekat akaun pedagang awak terugi. Ni jualan bersih 39,500. Okey, dia tak ada pulangan belian. Dia tak ada Audi. Jadi kat sini 19230. Okey, lepas tu inventory awal kita tambahkan dengan kos belian, kita dapat kos barang untuk dijual. Okey, kita dapat 2279.8 Okey, untuk cari kos jualan pula macam biasa kita ambil kos barang untuk dijual, tolakkan dengan inventory akhir. Kita dapat 16708, tapi saya letakkan kurungan sebab nanti sekarang kita nak kena tolakkan dengan atas tu. Maknanya jualan bersih tolak kos jualan dapat untung kasar. Okey, ni kita dah nampak satu line Okey, satu line jualan bersih tolak dengan kos jualan. Jualan bersih kita tadi 39,500 tolak dengan kita dapat
23, 422. Dapat sama dengan saya? Dapat cikgu. Okey, ni diskaun dia yang diterima. Kita jumlahkan. $20.20, jadi ni kita tambahkan 2542. Ni kita jumlahkan. $16,645 untung bersih. Okey, satu lagi yang kita lupa nak buat ialah dia punya baki bank. Kan buku tunai ni. Kita anggapkan ni bank lah. Kita tak boleh letak bank atau tunai. Kita anggapkan ni bank Kita lupa tadi. Cikgu. Ya saya. Akaun belum bayar tak masuk ke? Nah, belum. Betul-betul. Akaun. Betul. Akaun belum bayar masuk dekat liability semasa belum bayar. 1980 lah kan? 1980. Ni bank. Dalam kurungan baki bawah-bawah dia 23576. 23576. Kita tambahkan dia punya bawah-bawah ni, tambah penerimaan. Penerimaan dia 29,800 tambah 4,700 tambah 1,600 tambah 10,000. Jadi yang bawah ni start pada ABT sampai jualan nuri lama ni 46,100. 46,100. Tolakkan bahagian pembayaran dia yang sebelah kredit. 850, saya jumlahkan dulu sebelah kredit tambah 2850 tambah 360 tambah 270 tambah 1,600 tambah 3,600 tambah 20,000. Jadi dapat 46,030. Awak double check betul tak saya kira? 16,500 tambah 850 tambah 2850 360 tambah 270 tambah 1,600 tambah 3,600 tambah 20,000. 46,030. Betul lah. Betul 46,030? Awak kira sama dengan saya. 46,030. Jadi kita kira jumlah dia 23,576 tambah 46,100 tolak 46,030. Jadi dapat sini 23,646. Okey, satu lagi yang kita belum kira ialah modal awal, betul tak? Modal awal ni macam mana kita nak kira? Kita tambahkan yang aset, baki sini baki yang baki awal sebab ni modal awal. Kita tambahkan yang aset, kita tolakkan yang liability. Okey, kita tengok yang mana yang aset kat sini. Aset dia inventory barang niaga, inventory alat tulis, ABT, kenderaan dengan commission.
Okey. Yang liability dia akaun belum bayar. Akaun belum bayar je lah. Yang ni tak ada kan, kadar bayaran belum bayar. Betul? Jadi saya tulis amount dekat sini. Dia tunjukkan jalan kira dia. Tadi yang asset ialah inventory barang niaga. Amount dia 3568. Cikgu, Ya. kalau kita terus letak jumlah aset tu boleh ke? Saya takut nanti kalau awak tersalah kira ataupun ada mungkin item yang awak tambah tu tak cukup, nanti kan dia tak terima jawapan awak. Jadi Kena buat lah. better tunjukkan sebab kadang-kadang dia boleh kan katakanlah daripada berapa 6 item atau 7 item, awak tertinggal satu ataupun awak tersalah satu, at least mungkin dia boleh bagi markah one off lah. Okey cikgu. Kadang keadaan dia macam tu. Okey, 140 tambah dia punya ABT 2560 tambah kenderaan dia 30,000 tambah dengan commission 170. Dia hanya tolak satu liability iaitu ABB 2450. $3568 tambah 140 tambah 2560 tambah 30,000 tambah 170 tolak 2450. Dia dapat 33988. Betul tak? 3568 140 tambah 2560 tolak 2450. 33988 betul ya? Yang tadi tu bunyi kelengkung tu apa benda? Okey, saya rasa dah kita boleh kira pula PKK Okey, PKK ni 38,000 ada satu je. Yang ni kita jumlahkan. Ingat aset semasa ni jumlah dia kat bawah dia bukan sebelah. Liability semasa je kat sebelah. Tanda negatif. Okay, jadi modal kerja jangan lupa AS tolak LS. Dapat 35,359. Okay, jadi amount bawah dia ni tambahkan modal kerja dengan aset bukan semasa. Kita dapat banyak ni Okay, untung bersih tadi pula saya lupa nak ambil. Untung bersih macam tak seimbang je akaun kita ni. Kita tengok kenapa. Mungkin kalau dia tertinggal apa-apa lah. Ni tambah ni. Apa benda yang tak seimbang ni? Okey, rasa-rasanya apa yang tak seimbang? Saya rasa saya dah dapat tahu dah ni. Kat sini tadi kita lupa nak masukkan amount bank kan? Betul tak modal awal dia? Kita terlupa nak masukkan amount bank. Ni. Ni mana ada bank kat sini? Bank dia dekat sini. Ni pun perangkap lah. Jadi sebab bank dia ni baki dia positif dekat baki bawah-bawah dekat tempat tambah. Jadi dia dikira kita pun kena tambah lah kat sini Okey, jadi saya tambah kat sini 23576. Tambahkan 23576.
Jadi saya dapat kat sini sepatutnya 57564. Baru dia seimbang kan? Okey? Boleh? Boleh cikgu. Alright. Ada apa-apa nak tanya? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, saya rasa sampai sini dulu kot Nanti kan saya sharekanlah kedua-dua video. Soalan tadi saya dah sharekan kan? Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey. Kita jumpa lagi petang ni pukul 5.30 insyaAllah. Atau pukul 6 lah. Saya bagi soalan dulu, nanti sekarang pukul 5.30. Macam semalam, pukul 6 kita mula bincang Okey cikgu. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih cikgu. Sama.